Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 9 April 2021 bersama saya Fidayah Ransahni. Tumpuan berita tengah hari ini. Kerajaan Sarawak bersetuju untuk membenarkan kehadiran penonton menyaksikan kejohanan sukan di stadium. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan kejohanan di stadium atau venue dengan kehadiran penonton dibenarkan tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ini jadi kejohanan sukan di stadium dan di venue-venue dengan kehadiran penonton dibenarkan. Iaitu untuk kawasan-kawasan yang PKPB tertakluk kepada jumlah penonton yang boleh 10% or 2,000. Dia akan berkuat kuasa daripada hari ini. Kalau di Semenanjung Malaysia dia berkuat kuasa daripada 1 bulan April. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Belia dan Sukan Sarawak 2021 di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu katanya, bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pula adalah sekurang-kurangnya 25% kapasiti. Sementara itu, beliau memberitahu mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Belia dan Sukan Sarawak 2021 untuk kali keempat itu diadakan bertujuan untuk membincangkan isu-isu berkenaan impak COVID-19 terhadap belia dari segi aspek kesejahteraan mental, pekerjaan dan pendidikan serta penglibatan dalam kes jenayah. Jawatankuasa ini adalah jawatankuasa yang bertujuan untuk menyelaras dasar-dasar dan juga polisi berkaitan dengan belia, merancang dan juga memantau perkembangan hala tuju serta sebagai platform untuk penyelarasan program-program pembangunan belia di negeri Sarawak. Berita seterusnya, kemudahan terminal bako yang baharu sahaja siap dinaik taraf akan meningkatkan lagi perkembangan industri pelancongan tempatan dan Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, kemudahan yang baik dan sempurna pastinya akan menarik lebih ramai pelancong datang serta menggunakan perkhidmatan tersebut. Berucap di Majlis Perasmian Soft Launching Terminal Bako pada Khamis, beliau menjelaskan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengusaha bot pelancong di Bako yang semestinya memberi hasil yang lumayan. Kalau buat investasi bot untuk pelancongnya lebih lumayan. Pendapatan yang lebih tinggi. Jadi stoknya lah. Jadi kita mesti jagalah. Semua pelancong atas itu mesti dilayan dengan baik-baik. Jadi yang penting juga keselamatan mereka, keselamatan sendiri. Datuk Lee menambah lembaga sungai-sungai Sarawak akan memberikan kursus bagi meningkatkan kemahiran setiap pengusaha bot pelancong dalam mengendalikan bot dan berinteraksi dengan pelancong. Lembaga sungai-sungai ada diajarkan khusus dan mintalah semua pengusaha bot mestilah ikuti khusus supaya semua faham cara-cara bagaimana kita boleh mengekspresikan bot kita dengan selamat. Tapi yang penting kan, keselamatan diutamakan. Kerja-kerja menaik taraf Terminal Bako telah mengambil masa selama 15 bulan untuk disiapkan dengan kos RM2.68 juta dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Selanjutnya, 4 buah organisasi di bawah seliaan Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Mandred telah berjaya menghasilkan buku Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP yang lengkap dan padat. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, buku OACP tersebut akan menjadi garis panduan kepada organisasi dalam memerangi rasuah di kalangan pejabat awam di Sarawak bagi mengukuhkan amalan dan budaya berteraskan integriti.
Beliau yang berucap mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas di Majlis Pelancaran Buku OACP yang diadakan di Kuching pada Khamis, turut menyeru agar MANRED dan agensi di bawahnya turut komited dalam tindakan pemantauan serta pengawasan untuk memastikan pelan tindakan yang telah digariskan dalam OACP bagi tempoh 2021 hingga 2025 dilaksanakan seperti yang dirancang. Berikut pula laporan di kawasan Pulau Bruit. Sebanyak 1,924 ketua isi rumah KIR yang terdiri daripada 12 buah kampung dan sebuah rumah panjang menerima bantuan makanan asas pada Selasa. Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab ketika ditemu bual selepas menyerahkan sumbangan-sumbangan tersebut berkata ia merupakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membantu keluarga di seluruh Parlimen Tanjung Manis. Dan diharap sumbangan ini dapat meringankan sikit beban keluarga dalam kita nak menghadapi, terutama sekali bagi umat Islam yang akan menyambut bulan Ramadan tak lama lagi. Minggu depan kita dah nak berpuasa. Jadi kurang-kurangnya ada makanan asas seperti ini dapat meringanlah, dapat membantulah untuk persiapan makanan kita menyambut. Kita nak menyambut bulan Ramadan, membuka puasa bersama keluarga. Jelas beliau lagi sumbangan berkenaan melibatkan lebih daripada 9,300 KIR yang menelan belanja sebanyak RM500,000. Dalam pada itu, Yusof turut memberitahu sebelum ini beliau juga telah memberi baucer bernilai RM50 kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh kawasan Parlimen Tanjung Manis. Katanya baucer tersebut sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban keluarga dalam membeli peralatan sekolah kepada anak-anak. Setiap baucer bernilai RM50. Baucer tersebut boleh ditukar untuk membeli peralatan-peralatan sekolah di beberapa kedai yang telah kita kenal pasti seperti di Daro, di Tanjung Manis dan juga di Sarike. Baucer tersebut boleh disah laku sampai 15 hari bulan April dan untuk sekolah menengah kita lanjutkan sehingga 30 hari bulan April. Jadi diharap anak-anak sekolah kita yang baru nak memulakan sekolah belum lama diharap dapat kata orang meringankan sedikitlah, dapat membeli peralatan sekolah seperti pensel, buku, pembaris dan sebagainya. Jadi sebab dalam menghadapi alam persekolahan ini, sebab kita sudah lama tak pergi ke sekolah secara fizikal, tahun ini kita alhamdulillah kita dapat turun sekolah secara fizikal, kurang-kurangnya dapat memberi kelengkapan kepada anak-anak sekolah. Tambah beliau, sumbangan lebih 8,000 pelitup muka juga telah diserahkan kepada setiap sekolah di kawasan tersebut bagi melindungi para pelajar daripada jangkitan COVID-19. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatat 211 kes positif baharu pada Khamis, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 18,707 kes. Berdasarkan kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan satu kes kematian baharu jangkitan COVID-19 di Miri melibatkan individu bergejala di samping mempunyai komorbid penyakit. Tambah kenyataan sama, terdapat 2 penambahan kluster baharu diisytiharkan iaitu kluster Jalan Kapitan Marudi dan kluster Diso Saratok. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang masih aktif di Sarawak sebanyak 44 kluster. Dalam pada itu, JPBN Sarawak telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan lagi mulai 13 April 2021 hingga 26 April 2021. Keputusan ini dibuat setelah melihat dan menilai situasi kes positif di negeri ini yang masih tinggi. Sehubungan dengan itu, berkuat kuasa 9 April 2021, orang ramai boleh menghubungi JPBN Sarawak menerusi nombor talian utama COVID-19 seperti tertera untuk sebarang pertanyaan mahupun melakukan laporan berkaitan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fidak Ihanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.